ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Barisan para imam, para muazzin, pengurusan masjid, jemaah muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala rahmati sekalian, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, memberikan petunjuk dan juga kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama hadir di masjid ini, di kompleks Islam Tuanku Mukhriz, dengan ikhlas, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, doa yang dipanjatkan, zikir yang dibaca, semuanya itu Allah Ta'ala terima dan menjadi asbab agar kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah seperti yang diamanahkan, seperti yang diminta untuk saya memberi perkongsian, tujuannya ialah untuk diri saya dan saya kongsikan dengan jemaah semua berkenaan tentang petunjuk Nabi SAW, ataupun lebih tepat lagi hadis-hadis berkenaan tentang golongan yang didoakan kebaikan mereka oleh malaikat, manusia-manusia yang malaikat doakan kebaikan untuk mereka. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini daripada maghrib sampailah ke isyak nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan ini berkait dengan hadis yang kita bakal bacakan sebentar lagi insya-Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kenapa doa malaikat sangat diperlukan oleh setiap daripada kita? Kenapa doa malaikat senantiasa kita perlukan? Sebab malaikat ni ialah makhluk Allah Azza wa Jal yang tidak pernah buat dosa sedikit pun. Mereka penuh dengan ketaatan dan tidak ada pengingkaran. Lalu membuatkan doa mereka Allah Ta'ala kabulkan, dan buatkan doa mereka ni Allah Ta'ala jawab. Manusia, kita kadang-kadang kita jumpa orang yang saleh, kita minta orang saleh, orang-orang yang baik doakan kita. Betul makna? Kita jumpa orang yang baik, kita jumpa tuan-tuan imam, kita jumpa pakcik-pakcik, tuan-tuan haji di kampung yang saleh, yang memang rajin tahajud. Kita sampai di masjid seminit 2 minit sebelum azan, pakcik tu dah lama dah dekat masjid, dah setengah jam, dah sejam. Kita tahu dia orang yang saleh. Lebih-lebih lagi dia muazzin pula, dia imam pula. Jadi kita pun minta pakcik tadi doakan kita. Itu baru manusia dengan manusia. Bayangkan kalau malaikat yang mendoakan, lebih-lebih lagi kita sangat mengharapkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Azza wa Jal untuk orang beriman agar pelihara diri mereka, pelihara keluarga mereka daripada neraka. So jangan pelihara keluarga, ingatkan mereka tentang kemungkaran-kemungkaran yang boleh bawa mereka kepada neraka. Yang mana neraka ini waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar di dalam neraka itu ialah manusia dan juga patung-patung yang mereka sembah. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Dalam neraka tu penjaga-penjaga neraka
merupakan malaikat-malaikat yang ghilaz, yang keras, syidad, yang bengis, yang mana mereka ni la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ni tidak sekalipun mengingkari perintah yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malah mereka ni lakukan apa yang telah disuruh. Dari sini para ulama tafsir menyebut walibayani al-hiss syadid 'ala al-a'mal allati takunu sababan fi du'a'il malaikatil kiram alaihimus salatu wassalam. Kerana ketaatan mereka yang tidak berbelah bahagi, disuruh buat, tak ada ingkar sedikit pun, menjadikan doa mereka ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, "Faman kana kathira adz-dzunub wa arada an yuhittaha Allah ta'ala anhu bighairi ta'abin falyaghtanim mulazamata makani musallahu ba'da as-salah wal yastakthir min du'a'il malaikatil kiram alaihimus salatu wassalam واستغفارهم له فهو مرجو استجابته لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Maksudnya ialah, kata Ibn Battal, sesiapa yang banyak dosa lalu dia nak agar Allah Ta'ala padam dosanya tu tanpa penat lelah. Siapa yang banyak dosa lalu dia nak Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dia nak Allah Ta'ala tutup dosa dia tanpa dia perlu berusaha lebih. Usaha tetap kena usaha, tapi usaha yang ringan, yang tak penat, tapi ganjarannya besar. Allah tutup dosa. Maka hendaklah dia melazimi duduk di masjid di mana dia solat antara dua waktu. Contohnya yang kita tengah buat sekarang. Sebab orang yang duduk di masjid antara satu waktu ke satu waktu dalam keadaan dia masih berwudu, sekalipun dia duduk, dia tak baca Quran pun, duduk muhasabah diri, relax, tenang, maka Allah Ta'ala akan utuskan malaikat, dan malaikat akan mendoakan orang tadi. Malaikat kata, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah orang ini. Ya Allah, rahmatilah dia. Apa beza ampun, al-maghfirah dan al-afu, kemaafan? Berat. Al-maghfirah dan al-afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering kita dengar doa ni dibaca di bulan Ramadan, yang dia disunnahkan untuk kita baca pada 10 malam terakhir. Al-afu, manusia di hari akhirat kelak, manusia akan diperlihatkan dosa. Bila dia diperlihatkan dosa, dia akan rasa malu, dia akan tunduk di depan Allah Ta'ala. Sebab semua tu telah direkod. Siang ke malam ke, bentuk dosa semua tu ada. Jadi dalam keadaan itu, manusia ditunjukkan dosa-dosa yang dia buat masa dia di dunia. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu semua ni aku padam. Itu dipanggil al-afu. Allah tunjukkan dosa kita, tapi Allah tutup, Allah maafkan. Tapi al-maghfirah, keampunan, Allah tak tunjuk dan Allah padam. Mana kita nak? Tentulah kita nak yang al-maghfirah, iaitu Tuhan tak tunjuk. Sebab kalau Tuhan tunjuk, aib. Dekat dunia kita boleh mengelak-ngelak, tapi dekat akhirat kita akan rasa malu kan? Kita akan rasa malu.
Maka seseorang yang banyak dosa lalu dia nakkan keampunan Allah Ta'ala, dia nak Allah Ta'ala tutup, maka salah satu caranya dia nakkan keampunan tadi tanpa perlu bersusah payah. Hendaklah dia melazimi menghabiskan masa antara dua solat dekat masjid di mana dia berada. Bukan bermaksud dia duduk stay dekat satu tempat di situ saja kan. Kalau dia bangun, dia solat ba'diyah di situ, lepas tu dia ambil Quran, dia baca pula kat ujung tu, selagi dia di dalam bangunan itu, maka dia tetap mendapat keampunan dan juga rahmat dari Allah Azza wa Jal kerana doa malaikat. Lagi kata Ibn Battal, waqad akhbara Rasul alaihi salatu wassalam annahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa ta'min, itu satu hadis. Kata Ibn Battal, Nabi SAW bersabda, siapa yang aminnya sama dengan imam, siapa yang aminnya serentak dengan imam masa imam membaca Fatihah di hujung, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bila imam sebut amin, imam sebut a, makmum pun sebut a, imam habis min, makmum pun habis min, sama serentak, maka malaikat maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa orang tadi, dosa-dosa dia yang telah lalu. Rahmatnya Allah Azza wa Jal pada hamba-hambanya, hanya sebut amin, pastikan dia serentak dengan imam, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa yang ringan. Adapun dosa berkait bersangkut dengan manusia, maka tidak ada cara lain melainkan kena minta maaf. Kata Ibn Battal, wa ta'minul malaikati alaihim wa ta'minul malaikati alaihim wassalatu wassalam innama huwa marratun wahidah inda ta'minil imam wa du'auhum liman qa'ada fi musallahu daiman abada ma dama qa'idan fihi wa huwa ahra bil ijabah. Sesiapa amin imam ataupun malaikat mengaminkan doa imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebab belakang tu kan kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis, dan malaikat mengaminkan. Malaikat tu sekali sahaja. Jadi berusahalah untuk pastikan amin makmum itu, makmum tu dia kena pastikan, dia kena usahakan agar amin dia sama dengan imam. Selama mana dia aminnya sama dengan imam, selama mana dia duduk dekat tempat dia solat dalam masjid, selama mana dalam keadaan itu, fahuwa ahra bil ijabah, maka mereka ni lebih layak untuk dikabulkan doa. Itu baru mukadimah yang malam ni. Hadis yang pertama ataupun kumpulan pertama yang mendapat doa malaikat ialah mereka yang infak, mereka yang rajin sedekahkan apa yang mereka ada, yang Allah beri, mereka kongsi dengan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا." Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dan selain daripada mereka. Maksudnya ialah, kata Nabi SAW, tidak ada ma min yaumin, tidak ada pada hari yang mana berawal ataupun berpagi-pagi seseorang hamba itu, melainkan dua malaikat akan turun. Satu malaikat akan berkata akan berdoa, ya Allah, berilah gantian kepada orang yang bersedekah, dan tahanlah, dan satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, engkau tahanlah kebaikan
tahanlah keberkatan orang yang kedekut. Hadis ni menjelaskan, hadis ni selalu kita dengar tentang sedekah subuh. Pernah dengar kan sedekah subuh? Sedekah subuh tu daripada hadis ni. Tapi kefahaman yang tepat ialah tidak ada istilah sedekah subuh. Kerana setiap masa manusia tu sedekah, tengah hari ke, malam ke, petang ke, maka tetap ada malaikat yang mendoakan dia. Bila dia infak, malaikat akan mendoakan agar Allah Ta'ala beri gantian yang lebih baik untuk hamba tadi. Mana yang kedekut sangat, maka Allah Ta'ala, satu lagi malaikat akan mendoakan agar Allah Ta'ala menghilangkan. Talaf ni maksudnya ialah binasa, agar Allah binasakan harta dia, iaitu agar Allah hilangkan kebaikan, hilangkan keberkatan. Dan sebahagian ulama sebut binasa harta ni ialah dia disibukkan dengan dunia sampai dia tak ada peluang untuk infak. Lazimnya orang kedekut sangat ni, dia memang tak fikir dah untuk infak. Dan infak tu sangat luas maksudnya. Ada orang infak makanan bagi kat kawan. Ada orang infak air, beli air mineral 2, satu untuk dia, satu untuk kawan sebilik. Dan beri air pada orang, beri orang minum, ialah salah satu bentuk infak yang sangat terbaik. Saqyul ma', memberikan orang air minuman, salah satu bentuk yang baik. Dan salah satu bentuk infak yang baik ialah memberikan makan pada orang. It'amut ta'am. Dan it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang, belanja orang makan, ataupun kita beli lebih, kita bagi, ataupun kita bagi, kita beli makanan yang ada tu kita share dengan kawan. Sekalipun kawan tu dapat 1-2 suap, maka itu juga dikira infak, dan itu juga akan beroleh doa dari malaikat. Seterusnya ialah menunggu waktu salat yang kita dah jelaskan tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu ay taqulu al malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Maksudnya ialah Nabi SAW bersabda, malaikat mendoakan ke atas salah seorang daripada kamu selama mana dia berada dekat tempat dia solat, selama mana dia tidak dalam keadaan berhadas. Berhadas di sini ada 2 maksud, ulama huraikan. Yang pertama, masih lagi dalam keadaan berwudu macam sekarang. Yang kedua, selama mana dia tidak membuat kemaksiatan, malam ya'si. Maksudnya ialah dia duduk dalam masjid, tapi dia main telefon. Bukan main telefon saja-saja, tapi main telefon tu tengok aurat orang. Ataupun dia chit-chat dengan kawan, dan butiran chit-chat tu ialah mengumpat orang, ataupun menghina orang, dan lain-lain bentuk kemungkaran. Lalu selama orang tadi dalam keadaan dia di masjid, dia dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan mendoakan dia. Kata malaikat, ataupun malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ulama huraikan, apa beza Allahumma ighfir lahu, al-maghfirah dan ar-rahmah. Al-maghfirah, keampunan. Keampunan yang Tuhan tak tunjuk kat kita dosa kita, Tuhan tutup dosa kita. Semoga Allah kurniakan ini kat kita. Ar-rahmah, dia ialah lebihan ataupun ekstra ihsan Allah kepada kita. Allah maha ihsan dekat kita semua. Tapi lebih daripada itu, Allah berikan kebaikan yang lebih lagi, ataupun ekstra lagi daripada yang Allah memang janjikan. Itu dipanggil rahmah. Dan rahmat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang beriman melebihi
rahmat Allah kepada orang-orang kafir. Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dalam Fatihah kita baca. Apa beza dia? Apa maksud Rahman? Kawan kita yang ada serban di bahu. Rahman, pemurah kan? Rahim, penyayang. Rahman, pemurah. Allah murah dekat semua hamba. Muslim ke dia, kafir ke dia, Allah bagi. Sebab tu bukan ada kan, orang kafir boleh makan minum, malah mereka menguasai dunia lebih dari orang-orang Islam. Itu sifat Ar-Rahman Allah untuk hamba-hambanya, kafir ataupun Muslim. Tapi Ar-Rahim, penyayang Tuhan ni hanya untuk hamba yang Muslim, yang beriman. Seterusnya ialah doa malaikat untuk orang yang mengajar ilmu agama. Untuk mengajar ilmu agama. Sesiapa saja yang ajar ilmu agama, maka malaikat doakan dia. Apa dalilnya? An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang sahih. Abu Umamah beliau berkata, satu hari ada orang cerita dekat Nabi SAW, ataupun ada orang tanya, mana yang baik? Seorang ni abid, banyak beribadah, kuat beribadah. Seorang lagi alim. Lalu Nabi SAW kata, kelebihan orang yang alim berbanding yang kuat ibadah, beza antara orang yang alim dan orang yang kuat beribadah tadi, abid, seperti kedudukan aku, kedudukan Nabi SAW, dan juga orang yang paling rendah di kalangan kamu, di kalangan orang Islam. Yang paling rendah ni adalah orang Islam yang nama dia Muslim, tapi tak ada ketaatan dia buat. Solat tidak, apa pun tidak. Jauh tak beza tu. Nabi SAW yang terbaik di kalangan umat ni, dan juga orang yang paling rendah sekali, yang paling bawah sekali. Itulah beza orang yang ada ilmu dan orang yang ada ilmu dan yang beribadah. Kenapa sebegitu besar, sebegitu terlalu menakjubkan kelebihan orang yang ada ilmu? Sebab dia tahu apa yang Tuhan suka, lalu dia buat. Dia tahu apa yang Tuhan murka, lalu dia jauhi. Orang yang beribadah, kadang-kadang dia kuat beribadah, tapi dalam ibadah tu ada bentuk-bentuk ibadah yang Allah tidak suka. Contohnya ibadah yang direka-reka atau yang ditambah-tambah. Lapor Sinar Harian 4 Ogos 2022. Sinar Harian 4 Ogos 2022, bahawa ada sekumpulan jamaah, kumpulan zikir, telah disita tempat zikir mereka ni, telah disita, telah ditutup. Tak jauh dari sini, dekat Labu, dekat on the way nak ke Seremban. Ada tempat zikir telah disita oleh pihak berkuasa agama, kerana zikir yang mereka buat menyanggahi petunjuk agama. Hasil laporan ataupun aduan orang ramai, tempat tu telah disita oleh pihak berkuasa agama. Mereka nak zikir, bukan buat maksiat, tapi cara zikir itu tak bertepatan dengan syariat, maka telah diambil tindakan. Sebab tu beza orang yang ada pengetahuan dan orang yang banyak ibadah tapi tidak ada pengetahuan. Sebab tu agama memuliakan orang yang menuntut ilmu.
Sehingga orang yang menuntut ilmu ni Nabi SAW samakan seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang infak agar seseorang ni boleh pergi menuntut ilmu pun dia pun dapat pahala macam orang tu buat. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi SAW hurai lagi, sesungguhnya Allah, para malaikat, segala penghuni langit-langit dan juga penghuni dua bumi, iaitu bumi dataran yang kering, daratan, dan juga lautan. Hatta namlah, sehinggalah semut yang ada dalam batu, kesemua mereka mendoakan guru yang mengajar, guru agama yang mengajar kepada jamaah, muallimin nas al-khair. Allah Ta'ala, malaikat, segala penghuni langit ni malaikat lah. Kemudian segala makhluk yang ada di atas bumi, segala makhluk yang ada dalam laut, hatta semut-semut yang ada dalam batu. Maksudnya yang zahir dan juga yang tak nampak, yang kecil-kecil ni, kesemua mereka mendoakan muallimin nas, mendoakan orang yang mengajar manusia dengan kebaikan. Kebaikan dalam hadis di sini merujuk kepada ilmu agama. Tak sama orang yang mengajar agama dengan orang yang tidak mengajar agama. Sebab yang tidak mengajar agama, bukan saya nak rendahkan mereka yang tidak mengajar agama, kerana benda itu juga orang bukan Islam boleh mengajar. Tetapi urusan agama, dia orang yang ada kefahaman sahaja. Walau bagaimanapun, bukanlah ustaz sahaja yang boleh mengajar agama. Seseorang guru sains, guru fizik ke dia, ataupun guru matematik ke dia, bila dia mengajar agama, bila dia mengajar bidang dia, bila dia ajar sains, lalu dia membawa pelajar-pelajarnya untuk mengingati Allah Azza wa Jalla, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Fulan dia doktor, mengajar murid-muridnya, mengajar student dia. Lalu di hujung tu dia mengembalikan ilmu poin yang dia ajar tadi pada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dengan kebesaran Tuhan tu membuatkan dia ajak lagi agar semua studentnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Dia mendapat bahagian yang disebut dalam hadis. Dia ajar sains, tapi hujung tu dia ajak student-studentnya kembali kepada tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Sama peranan macam guru yang ajar, ustaz yang ajar akidah, tapi cuma dia doktor atau dia cikgu sains. Guru matematik, ajar matematik, ajar sifir. Pentingnya ialah untuk tahu sifir, bahagi, agar manusia cekap dalam mengira zakat, agar tidak jahil mengira zakat. 2.5%. Dia cikgu matematik, tapi dia selitkan agama. Dia termasuk dalam apa yang disebut dalam hadis tadi. Mudah-mudahan kita sentiasa termotivasi untuk menyampaikan kebaikan. Apa saja yang kita tahu, belajar banyak semester dah dekat USIM, jangan sampai satu pun kita tak kongsi dengan keluarga ataupun dengan kawan. Hatta kalaulah kita rasa penguasaan bacaan Al-Quran kita sangat baik, lalu kita nampak kawan-kawan yang merangkak-rangkak baca Quran, kita dengan sukarela kita ajak dia untuk kita baiki bacaan Quran dia, itu sudah cukup untuk membuatkan kita berada dalam apa yang Nabi SAW maksudkan. Seterusnya ialah, ini yang penting ni, mereka yang berada di saf yang pertama. Mereka yang berada di saf yang pertama. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu
yusalluna 'ala sufufil ula atau sufuf al-awwal. Kata Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW selalu susun saf kami. Sebab bila baginda suruh jamaah sahabat-sahabat susun saf, Nabi SAW akan pastikan mana yang terkedepan. Nabi SAW pegang dada sahabat tu, tolak ke belakang. Mana yang bahunya ada ruang, baginda rapatkan. Kita pun kena sebegitu. Bahawa bila kita nampak ada ruang, kita kena rapatkan. Jangan biarkan imam punya arahan tu kita buat macam tak ada apa-apa. Bila imam kata sawu sufufakum, dia sebutlah bahasa Arab, tapi maksud Melayunya ialah samakan saf. Jangan buat tak tahu je kan. Rapatkan. Rapat tu ialah kaki bertemu dengan kaki, bahu bertemu dengan bahu. Kita bagi laluan azan sekejap lagi. Apabila ada ruang kosong di hadapan, ruang tu muat untuk seorang, kita jangan persilakan orang lain. Kalau ada makanan, kita tengah makan kat kenduri ke kat mana-mana majlis, tinggal sepotong buah tembikar, kita boleh offer orang kan? Sebab tu hal duniawi. Tapi kalau ada satu ruang kosong, soft di hadapan, kita kena berebut. Bab makan kita tak boleh berebut, tak elok kan? Tapi bab ibadah yang menjanjikan pahala yang sangat banyak, menjanjikan doa malaikat, kita kena berebut. Jadi dalam hal ibadah kita tak boleh bermurah hati, tak boleh mengalah. Tapi soal duniawi tak apa kan? Allah Azza wa Jal
para malaikat mendoakan mereka yang berada di saf yang pertama. Sebahagian hadis sahabat tanya, kalau saf kedua macam mana ya Rasulullah? Baginda diam. Sahabat tu ulang lagi, kalau saf kedua macam mana? Lalu baginda kata, dan saf kedua. Tapi janganlah tunggu saf kedua kan. Kita ikhtiarkan untuk saf yang kedua, yang pertama. Last ialah mereka yang menyambungkan saf. Tadi mereka yang berada di saf yang pertama. Sekarang ni mereka yang berada dekat, mereka yang menyambungkan saf. Sambungkan saf maksudnya ialah tutup saf agar tidak ada ruang. Kerana ruang-ruang itu akan diisi oleh syaitan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah. Rawahu Ibnu Majah, haditsun hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan ataupun berdoa ke atas mereka yang menyambungkan saf. Wa man sadda furjatan, sesiapa yang menutup saf, maka Allah Taala akan mengangkat satu darjat. Apa itu menutup saf? Iaitu ruang-ruang kosong yang ada di antara kita dengan jemaah di kiri dan kanan. Di seluruh negara kan, masa pandemik kita solat jarak, betul? Lepas tu bila dah endemik, dah habis kan, manusia pun dah tak bimbang, manusia pun dah tak pakai mask. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan antara yang awal menggalakkan jamaah untuk merapatkan kembali saf. Jadi kita sahut dakwah daripada pihak berkuasa agama, ataupun kita lebih utama lagi menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyahut seruan Nabi, digalakkan pula oleh ulil amri. Lalu apa lagi yang muslim tu tak agak-agak? Biasanya bila kita dah rapatkan saf, bila kita rukuk, sujud, naik rakaat kedua, akan ada ruang. Maka yang di sebelah sana makin merapat ke arah imam, yang sebelah sana makin merapat ke arah imam. Dan jangan berasa geli. Jangan rasa geli bila kaki kita tu bersentuh dengan kaki orang sebelah kan. Nanti macam mana nak berjihad? Atau sekurang-kurangnya nampak orang insiden kat tepi jalan kan, kita nak pegang tangan dia, badan dia berdarah kan, tu rasa geli kan. Dan keadaan tak ada darah-darah ni, kita biasakan agar kita merapatkan saf. Dan banyak lagi di sana hadis-hadis yang menjelaskan doa para malaikat untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Last sekali ialah mereka yang mendoakan saudara mereka tanpa saudara mereka tahu, iaitu doaul muslim li akhihi an dhahri al-ghaib. Bila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu, kita doakan kawan-kawan yang satu rumah sewa, mungkin dia tu jauh sikit dari agama kan, liar sikit, lalu kita doakan dia tak tahu. Satu doa tadi mustajab. Kata Nabi SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. 'Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Hadis riwayat Muslim. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa saudaranya itu tahu, doa itu mustajabah, kata Nabi. Doa itu dikabulkan. Dan inda ra'sihi, dan seorang muslim ni dekat kepalanya ada satu malaikat yang diutus, yang diwakilkan oleh Allah, yang mana bila muslim tadi mendoakan saudaranya yang baik-baik, malaikatnya akan kata dekat orang tu, amin, semoga Allah kabulkan doa kamu kepada dia, walaka bimithal, dan semoga kamu akan mendapat kebaikan, semoga kamu dapat apa yang kamu doakan untuk dia tu, mudah-mudahan kebaikan tu juga akan dapat kepada kamu.
Bila kita mendoakan orang Islam, dalam doa kita doa keampunan untuk diri kita, doa keampunan untuk ibu ayah. Lepas tu hujung tu kita doa wali jami'il muslimin wal muslimat, kan? Berapa ramai muslimin dan muslimat? Ramai. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang dah meninggal. Pada dulu sampai yang akhir zaman nanti, kita doakan setiap mereka ini dan kita doakan keampunan. Demikian malaikat mendoakan mudah-mudahan keampunan yang mereka ni pun dapat juga dekat kamu. Jutaan ataupun bilion manusia Muslim, kita memohon keampunan untuk mereka, dan banyak tu jugalah keampunan yang akan kembali kepada kita. Itu baru satu doa, Ahmad, doa keampunan. Kalau kita doakan hidayah untuk kawan-kawan yang duduk serumah, kawan kita merokok ataupun hisap vape, kita doakan semoga dia ni diberi hidayah. Petunjuk Tuhan pun akan dapatkan kita. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberikan kefahaman kepada saya terutamanya dan kepada jamaah semua. Semoga Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita amalkan. Demikianlah kita cinta Rasul. Cinta Nabi ini ialah dengan kita mengamalkan, memahami dan mengamalkan petunjuk Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.